tentang tafsir Syed Qutb tadi lah. Saya rasa macam menarik part macam mana Syed Qutb memahami Quran sendiri. Dia ajar kita macam mana kita okay tak? Macam mana? Okay, Syed Qutb dia tulis tafsir Zilal ni sendiri dekat penjara kan. Dan dia tak biarkan kita terkapai-kapai macam mana nak memahami tafsir yang ditulis. Dan dia wujudkan ada mukadimah fi Zilal Quran kan. Kat situ yang siapa yang hadam mukadimah fi Zilal ni, baru kita boleh faham apa sebenarnya yang cuba disampaikan. Sebab ayat Syed Qutb memang sangat puitis, yang kalau baca tu kena baca banyak kali kan. Kenapa alam buana dia semua tu. So macam menarik kalau nak mendalami nombor terjemahan kan. Alam buana itulah alam buana terjemahan. Kalau bahasa Arab lagi pening kan. Bahasa Arab lagi pening. Pernah agak baca yang Arab orang sebut tesis tu, tapi macam tak boleh ni, tak boleh. Tak boleh faham. Tak baca mukadimah. So penting lah mukadimah tu. Ditulis untuk bantu kita faham konten keseluruhan tu lah. InsyaAllah. Okay. So Silakan insyaAllah. Ustaz, silakan 20 minit Ustaz. takut pula nak sampaikan sebab saya biasa-biasa je. Ya, tak apa no. Kita share insyaAllah. Ni pun terpaksa bawa kitab Melayu juga lah, sebab Arab dia baru baca sikit je. Tak boleh. Okay. So nama kitabnya Al-Mustalahat Arba'ah fil Quranil Karim, Abu Ala Maududi. Tak, sebab ni beberapa. Sebab kalau ikut dia punya kitab Arab, muka depan dia koleksi tulisan terbaik Maududi. Subhanallah. So Ilustrasi.com ni. Wana nak dengar, silakan. Subhanallah. takutnya nak dengar jangan Ustaz. Okay, so 4 istilah dalam Quran. Ini Maududi ni. Ni Maududi, Abu Ala Maududi. Teruskan. Salah satu 4 punya istilah dalam Quran. dalam Al-Quran. Okey, 4 istilah tu adalah perkataan al-ilah, ar-rab, al-ibadah dan ad-din. Okey, so saya nak perkenalkan sikit apa sebenarnya yang nak dibincangkan dalam tulisan Maududi ni. Yes. Kenapa 4 istilah ni yang dibincangkan, bukan perkara lain. Jadi kat sini dia nak datangkan 4 istilah ni adalah satu istilah pokok, istilah utama yang ada dalam Quran, dan merupakan titik tolak antara titik tolak apa perkara yang dibincangkan dalam Quran tu. Kiranya kalau kita, siapa yang tak faham 4 istilah ni, sukar untuk dia memahami Al-Quran. Jadi datangkan okey, sebenarnya benda yang nak disampaikan adalah untuk membetulkan salah faham kita terhadap istilah-istilah dalam Quran. Sebenarnya saya tertarik sebenarnya saya tak tahu nak share buku apa malam ni. Tapi saya teringat masa kuliah Ustaz Uzair baru-baru ni kan. Kan yang ada orang tanya pasal kafir. Kafir kata adakah kafir ni bukan orang bukan Islam je. Sedangkan kafir tu kita faham memang orang yang tertutup. Maksudnya kalau dia orang Muslim pun boleh jadi dia kafir kalau hatinya tertutup pada kebenaran kan. Jadi kat sini banyak perkara yang kita sekarang berlaku salah faham terhadap perkataan ilah, Arab, ad-din dan juga ibadah. Okey, satu lagi sebenarnya yang kita datangkan sirah kan, sebelum datang kat sini dia cakap kan, dalam buku ni dia cerita kenapa orang Arab dulu sangat faham bahasa Arab. So bila cakap ilah tu, diorang tahu ilah tu apa, Arab tu apa, sama juga ad-din dan ibadah tu apa kan. Lepas tu kat sini okey, kalau orang Arab dulu, generasi Arab awal-awal Quran diturunkan, kenapa Abu Jahal kan, dia bukan tak mengakui adanya Allah. Betul. Tapi kenapa dia macam tak boleh ni, kalau dia cakap la ilaha illallah, maka berlakunya perang antara orang Arab dan Rasulullah kan, Rasulullah SAW. Sebab dia tahu bila mana dia mengaku la ilaha illallah, dia kena bersedia untuk korbankan apa sahaja untuk Allah. Dia kena rela untuk meninggalkan segala-galanya
kerana ilah yang sebenar. So diorang tak nak sebab diorang tahu realiti orang yang sangat beriman dengan ilah akan kehidupannya memang untuk Allah, tak ada benda lain. So mereka tak sanggup nak hadapi benda ni. Jadi diorang tak beriman dengan ilah. Sebab tu sahabat yang kita kata fasasi tu tadi, kenapa diorang sangat hebat kan? Kerana mereka sangat faham ilah tu apa. Besar. Maksud ilah tu besar. Jadi kita sekarang bila baca Quran, nak lagi terjemahan kita tak ada spesifik ilah tu maksud spesifikasi dekat ayat tu apa ilah kat situ. Contohnya kita akan boleh menisbahkan bila perkataan Allah, kita hanya boleh menisbahkan Allah. Satu je lah. Tapi maksud ilah ni adalah kecintaan. Dia ada bagi beberapa maksud dalam ni lah. Dia kata ilah, contoh maksud ilah. Tapi memang takkan habis lah kot. Kalau ilah ni dia bagi 6 maksud lah kalau kat sini. Dari segi ilah tu kecenderungan kita pada sesuatu. Itu yang pertama, Allah tu ilah fulan. Macam mana aku cenderung kepada si fulan. Yang kedua, al-ilah ar-rajul ya'lahu, iaitu orang yang mengharapkan seseorang yang mampu menolongnya kerana ditimpa satu musibah. Okey. Yang ketiga, al-ilah ar-rajul ila rajul. Orang yang mencari seseorang itu kerana sangat rindu kepadanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, alihal fasil. Maksudnya anak kuda atau sebagainya yang tak nak berpisah daripada emaknya. Anak kuda yang tak nak berpisah daripada emaknya. Yang kelima, alaha, ilahah atau uluhah. Memang maksudnya mengabdi, pengabdian. Yang keenam, ilahun, pecahan daripada perkataan laha, yalihu dan laihan yang bermaksud berlindung. Okey. So itu baru 6 pecahan kan. Dalam ni dia akan huraikan satu-satu. Yang kita boleh simpulkan maksud yang besar dalam perkataan ilah adalah obsesi dan juga satu obsesi tu apa? Satu obsesi dan juga ketundukan. Ketundukan. Obsesi ni sebab tu kecintaan dia memang pada Allah je. Berlindung dia memang daripada Allah. Tak ada benda lain. Jadi bila kita kata ilah kan, kenapa? Sikit habis. Kalau mana maksud dia? Okey, cepat. Okey, kita datangkan maksud Allah sangat kecil. Allah tu hanya Allah Tuhan dan ialah yang memberi kepada kita. Kita perlu sembah pada dia dan dia akan memberi Rabb. Perkataan Rabb tu kembali daripada apa yang Allah bagi kepada manusia itu sendiri. Dua perkara kan. Dan sekarang Anum huraikan ilah lagi kan, tak ada masuk pada Rabb ni? Tak, tu baru ilah. 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 Nak kata pandangan manusia dan juga masyarakat sekarang dan kita sama ada golongan asatizah sendiri pun mungkin kita ada salah faham terhadap maksud Allah tu sendiri. So sebenarnya ilah ni saya suka Abu Alab Maududi, dia banyak mengkafir orang, bukan mengkafir orang. Buku dia tu memang macam ni kafir macam tu kan. Antara bukunya asas-asas dasar-dasar Islam. Dia cerita macam hakikat Islam tu bila dia ni ada kecintaan untuk kecenderungan diri dia sendiri, telah pun mengilahkan diri dia. Dia lebih kurang dia punya fikiran kan, haraki menggerakkan. Betul? So macam al-ilah ni sangat besar. Adalah kaum-kaum kat sini dia terangkan bagaimana salah faham beberapa golongan yang dia kata kita orang ni sebenarnya memang mengilahkan Allah. Tapi Rasulullah kata tak. Sebenarnya tidak. Kamu ni mengilahkan banyak benda lain. Contohnya kat sini dia bawakan tentang orang Nasrani. Dia salah faham yang dia ingatkan tak menyembah ilah lain ni adalah bila tak menyembah berhala sahaja. Maksudnya berhala yang memang nampak batu, okey macam tu. Barulah tak menyembah berhala. Maksudnya dia kata aku tak menyembah Allah selain Allah, dia kata kan. Sebabnya aku bukannya sujud kepada taut tu kan. Tapi Rasulullah kata apa? Bila Rasulullah kata orang yang meluk agama Nasrani kata, ya Rasulullah, kami tak pernah menyembah mereka, kata. Tapi Rasulullah kata, tetapi mereka halalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan olehnya. Maksudnya masih
taati dengan benda sebegitu. Jadi kat situ yang dia kata yang salahnya di sudut ilah tu. Kalau dalam ayat Quran dalam surah Al-An'am ayat 137 yang dia kata siapa yang berpendapat untuk mengutamakan pendapat atau fikiran sendiri dan menolak pendapat atau fikiran pihak lain, yakni berkepala batu kata sini, maka jelas ia mempertuhankan dirinya sendiri. Ayat Quran surah 25 ayat 43 ni. Siapa yang menurut hawa nafsunya, itulah ilah dia sebenarnya. Sebab kita sekarang kita tak ada penyembahan terhadap, memang tak ada seorang satu kat rumah ada berhala, tak ada. Tapi berhala kita mungkin televisyen tu dah jadi berhala, tapi dalam bentuk kita tak perasan. Sejauh mana kita menundukkan diri kita kepada perkara lain, sedangkan azan tu boleh dibiarkan berlalu begitu sahaja kan, dan meneruskan lagi kehidupan kita dengan ni. Macam teringatlah ramai orang post kan sekarang kan, orang kat post kan, kalau kita pergi kompleks-kompleks kan, sejauh mana bila kita tengok waktu Zuhur dan waktu Asar, solat tu digabungkan kan. Solat Zuhur di akhir waktu dan solat Asar di awal waktu. Jadi sebenarnya memang semua orang tak ada ilah yang okey pegang kat sebelah kan. Tak ada, tapi ilah yang telah menjadi kecenderungan, kecintaan, minat kita tu adalah ilah yang perlu dihancurkan. Kalau dalam satu buku beberapa study tentang Islam yang ditulis Syed Qutb juga, ditulis Ahmad Qutb, adik dia yang tulis. Ahmad Qutb adik dia tulis. Perkara pertama yang dia bincangkan memang kita perlu pecahkan berhala yang ada dalam hati-hati orang Muslim sekarang, dia kata. Sebab berhala tu tak nampak macam tu. So itu baru macam 4 ilah sahajalah. Banyak lagi yang dikupaskan dalam ni. Maksud ilah tu memang satu-satunya kerana Allah. Yang tu. Saya nak flashback sikit daripada 4 istilah tadi kan. Kenapa 4 istilah yang ditekankan? Sebab satu, ilah kita dah salah faham banyak terhadap maksud ilah. Yang kedua, Rabb. Yang ketiga, ibadah dan din. So Islam hanya dipahami dengan ibadah dan din. Ibadah adalah ibadah yang kita buat, dan din ni ritual, agama ritual. Sedangkan adakah dalam Quran bila perkataan din memang kita harapkan oh ni agama, kan? So sebenarnya kat situ banyak salah faham yang berlaku. So sebab tu dia kupas 4 ni. Lepas tu so perkataan yang kita salah faham ni, kalau maksud dangkalnya adalah kalau ilah tadi hanya berhala ataupun Tuhan. Yang kedua, kalau Rabb tadi kuasa yang bagi faedah kat kita, sekadar tu. Yang ketiga, kalau ibadah hanya difahami dengan ritual lah, solat, zakat, puasa semua tu kan. Kalau din pula hanya dipercayai sebagai agama dan juga kepercayaan. Kalau taghut pula mesti syaitan. Itu yang difahami masyarakat sekarang. So sebenarnya Abu Ala Maududi ni, dia penulisan Abu Ala Maududi adalah banyak membetulkan dan dia betulkan salah faham masyarakat. Dia buku dia asalnya memang ditulis dalam bahasa Hindi lah. Urdu, bahasa Hindi. Ditulis bahasa Urdu. Tapi ditranslate, dia memang khutbah kepada dia punya masyarakat pada waktu tu, untuk membenarkan, untuk membetulkan balik salah faham mereka terhadap Islam. Sebab makin lama Islam, kefahaman terhadap Islam dan Al-Quran makin mencair. Bagaimana kita nak faham Quran tu jadi susah. Usahakan nak kupas istilah-istilah Arab dalam tu kan. Sedangkan 4 istilah ni kalau faham pun dah cukup untuk kita memahami konten sebenar Quran nak sampaikan. Saya teringat hari tu yang kita kata watak utama dalam Quran ni sebenarnya memang Allah kan, cerita tentang Allah. Sebab memang banyak nama Allah dalam tu. Tapi bila salah faham terhadap ilah, kita sekadar cukuplah aku tahu Allah tu Tuhan. Sedangkan kenapa surah An-Nas, surah yang kebiasaan orang baca, tapi Allah jelaskan kul a'udzu birabbin nas, rabbnas, ilahin nas, malikin nas, ilahin nas. Dia terang tiga-tiga tu ada beza kan, Rabb, Malik, Ilah. Sedangkan Firaun sendiri tahu beza 3 perkara ni. Sebab tu dia ada ayat yang dia kata faqala ana rabbuk. Ada tempat dia kata ada ilah. Ilah kata ke apa tak? Qala ana rabbukumul a'la. Tu Rabb, ilah. Ada ilah disebut Ada kan? ilah.
Kalau dalam ceramah Ustaz Normalihan yang ada ilustrasi tu memang dia tulis 3 ayat tu, saya tak ingat satu lagi apa kan. Maksudnya Fir'aun sendiri faham itu min ilahin illa ghairihi, dia ada. Macam hebatlah rupanya kenapa seseorang tu boleh jadi sangat hebat dan sangat kuat hanya ada bekalan ilah yang sebenar. Kat situ. Sebab tu Sumayyah yang tahu adalah ilah juga. Sama Bilal ada Allahu Ahad je. Tak ada wahyu yang banyak, tapi kerana sedarnya ketundukan tu memang maksud ilah tu cenderungnya memang untuk Allah. Tak ada benda lain. So tak ada kerisauan dalam hidup diorang ni. Sedangkan Abu Jahal dia ada kerisauan terhadap hidup dia. Dia kerisauan terhadap harta dia juga kan. Semua tu. So dia tak nak tunduk. Macam tu lah. Tu untuk ilah. Yang kedua sendiri sudut maksud ilah tu sendiri, macam mana pembuktian kita kepada Allah. Yang tu makbud kita tu memang obsesi tu hanyalah Allah. Jadi tu maksud dia tadi kan. Ana ada 5 minit. 5 minit lagi. Untuk lagi 3. Ana tak nak miss lagi 3 ni Ana. Please Ana. Memang tak sempat lah. Allah sekadar Tuhan yang berkuasa. Al-ibadah sekadar amalan ritual. Arti sekadar agama dan kepercayaan. Maka apa yang mahu disebut sebenarnya? Okey. Saya bagi maksud-maksud je lah. Kalau Rob ni memang dia kata ada 5 maksud kat sini. 5 ke? Okey, 5 betul. Yang pertama pendidikan bantuan dan juga peningkatan. Kat dalam ni dia kata Rabbal walad. Dia pelihara anak itu dan mendidik dan mengasuhnya. Ar-Rabbu ayah tiri ataupun pendidik maksudnya. Ar-Rabib anak angkat, anak tiri, anak didik. Murabbi, murabba, murabbabun, ubat atau jamu yang sengaja ditimbun untuk satu jangka agar meningkat daya kegunaannya. Menolong, membantu, ni semua maksud menolong lah dari bawah tajuk pendidikan tadi. Maksudnya semua benda tu memang Allah yang tetapkan. Tak ada kuasa daripada orang lain pun. Kalau yang kedua maksud Rabb ni menghimpun, menggerakkan dan mempersiapkan. Segala benda adalah benda, segala perkara yang Allah bagi memang Allah dah persiapkan untuk kita. Kat sini sebutan tempat mereka berhimpun juga daripada perkataan Rabb. Yang kedua, dalam maksud menghimpun dan menggerakkan tadi, penggabungan atau menggabungkan diri ke dalam satu golongan atau kesatuan. Maksudnya apa-apa pun kalau maksud Bismillah tu kan, saya teringat yang Bismillah tu, ilsaq tu memang melekat. Semua benda tu memang Allah yang melekat dalam kehidupan kita tu sendiri. Tak ada asas apa pun. Kalau kita merasa usaha kita tu kan, kita kata memanglah kena ni, tapi kita kena usaha. Tapi kalau kita rasa disebabkan usaha kita pun kita berjaya, sudah salah konsepnya juga tu. Tapi kita memang terus berusaha je, bukan disebabkan usaha kita berjaya atau tidak, tapi sunatullahnya kita perlulah buat usaha tu. Macam tu. Yang ketiga maksudnya tanggungjawab. Macam mana Allah yang melihara, tanggungjawab atasnya. Yang keempat, keagungan. Contohnya, si fulan telah dapat menguasai golongan sehingga mereka semua tunduk kepadanya. Macam mana orang Arab cakap kan, qad rabba fulanu qaumah. Yang kelima, pemilik. Dia kata satu hadis Rasulullah pernah bertanya kepada seseorang, dia kata, engkau ni penjaga kambing ke unta? Maksudnya maksud Rabb tu adalah penjaga juga, pendamping lah. Kalau kita menjaga sesuatu, kita yang akan memastikan segala keperluan dia. Contohnya anak-anak kecil, kita, mak ayah tu memang dia lah yang bagi semua benda. So bila kita sebagai hamba kat dunia ni, memang Allah yang bagi semua benda. Tak ada benda lain dah. Itu. So dekat sini dia just bagi contoh. Makna pertama dekat ayat mana, makna kedua kat ayat mana, dia dah huraikan kat sini lah. Tak payah nak cari dah. Dia dah bagi contoh semua ayat yang mengandung makna yang kelima tadi apa. Macam tu. So kalau dia datangkan kaum-kaum terdahulu yang salah faham terhadap perkataan Rabb. Sebab itulah diorang mengingkari Rasul-Rasul dan juga para Nabi lah. Ingat kau Bani Israel lah, dia kata kau masuklah dulu dalam Palestin tu, kami tunggu kat sini kan. Kerana pergilah kamu bersama Tuhan, dia kata kan.
Itulah. Ni Firaun dan Mesir memang banyak. Nuh, kaum Nuh semua diceritakan dalam ni. Untuk yang Rob. Kalau untuk seminit ibadah. Saya nak cari yang ibadah ni. Okey, ni ibadah di sudut bahasa. Okey, abdun ni, ibadah ni dia lebih kepada ubudiyah tu sendiri. Macam mana kita menjadi seorang hamba. So jadi maksud yang pertama, hamba lah, budak sahaya. Ta'abbada rajul, memperbudakkan orang. Yang ibadah yang kedua maksudnya taat, tunduk. Taat pada seorang. Iyyaka na'budu. Macam tu maksudnya. So dia bagi maksud sini dua. Cuma kalau nak mendalam sikit apa erti ketaatan ni, dia bagi contoh. Saya bawa datangkan satu contoh solat lah. Tapi bukan dalam buku ni, tapi Abu Alad Maududi juga yang dia cakap kan. Dia kata macam mana kita ni nak jadi hamba yang kita sangat menghargai menjadi hamba. Kalau manusia cakap engkau hamba aku, kita akan marah kan. Tapi kalau Allah kata engkau adalah hamba aku, kita patut rasa gembira kan. Macam pelik kan, kenapa berbeza sebab kita suka orang hamba ni, maksudnya dia dekat dengan majikan dia tu. So kalau kalau Abu Alad Maududi dia bagi contoh solat. Macam mana hamba yang dimaksudkan hamba yang sebenar dalam solat. Contohnya dia kata ada seorang hamba ni duk puji-puji je tuannya. Kau ni baik, kau ni cantik semua kan. Tapi bila majikan dia kata pergi buat kerja, dia duduk je diam kat situ, tak buat apa-apa. Dia just memuji-muji. Maksud kata ada yang memuji dengan sedap lagi, baca Quran dengan sangat sedap kan, mengalun-alunkan bacaan Quran. Tapi bila disuruh pun dia bukan nak ikut arahan majikan dia, tapi dia ikut arahan majikan orang sebelah. Sebab ilah dia dah salah tadi kan. So dia tunduk pada orang yang lain kata. So sebenarnya patutnya orang yang ibadah ni memang ketundukan pada segala urusan yang dibuat tu adalah ibadah. Akhirnya untuk mendapatkan ahsanu amala. Yang kalau dalam surah Insan ayat 2 tu kan, surah Insan, surah Al-Mulk ayat 2, ahsanu amala, dan ditutup lagi macam mana ahsanu amala tu dalam surah apa? Surah Kahfi ayat 11. So itu maksud ibadah yang sebenar. Memang kepada Allah kan. Yang tu. Tu untuk ibadah. Yang last kali saya ada masa. Tak ada masa dah, habis dah masa kan. Okey, din. Okey, maksud din ni mana hilang? Okey ni. Okey, din maksud yang pertama kegagahan dan kegagah perkasaan, kekuasaan, kemampuan, peradilan, pemaksaan, pembudakan dan sebagainya. Asal din ni pertamanya dia cakap pasal pasrah, tertakluk dan perhitungan dan lain. Dan perkataan asal din tu sendiri memang maksudnya hutang kan, dainun kan. Asalnya hutang. Yang kedua, ketaatan, perhambaan, pelayanan dan penghambaan diri dan pelayanan. Dia kalau bahasa macam ni tak sedap nak cerita. Yang ketiga, adin maksudnya undang-undang, tata tertib, ideologi, aturan dan adat istiadat. Yang keempat, adin juga bermaksud pembalasan, upah, peradilan, tindakan, pertanggungjawaban. Jadi saya rasa macam untuk sebagai penutupnya, pertama, kenapa ilah yang saya cerita panjang sikit kerana dia adalah yang paling besar. Dalam keempat-empat istilah ni, ilah ni yang kena paling benar dahulu. Sebab sejauh mana kita yakin terhadap ilah ni akan bantu kita lebih meyakini Rabb, dan kenapa kita nak beribadah kepada siapa yang sebenarnya, dan bagaimana kehidupan adin ni kehidupan yang sepatutnya. Sebab kalau adin dia bukan sekadar agama Islam, agama tak, tapi maksud syumulatul Islam tu sangat besar maksudnya. Kalau kita buka maksud Islam tu pun dah besar, apatah lagi kalau kita tahu adin yang kita perlu ikut adalah Islam sendiri. So merangkumi kepada menarik yang Ustaz Uzair share tadi, macam ni kita nak faham Quran ni adalah secara keseluruhan, bukan juz'iyah.
So macam penting untuk kita faham perkara-perkara yang utama yang disebut dalam Quran, yang akhirnya Quran ni memang tujuan hidup kita. Kita memang bermanualkan Al-Quran ni kan. So macam untuk memaham sangat menarik lah kalau benda ni dapat dikongsi kepada orang ramai lah, kerana terlalu banyak salah faham kita terhadap agama Islam ni menyebabkan kita menjadi orang yang selesa dengan keadaan kita sekarang. Sama ada kita golongan asatizah ke, kita golongan korporat ke, kita golongan apa-apa pun, so tak nak kita selesa dengan keadaan tu. Sejauh mana lagi orang kat sekeliling kita telah pun merasai nikmat Quran yang kita canang-canangkan ni lah. So insyaAllah selamat untuk saya lah terutamanya, untuk beriman dulu dengan 4 istilah ni, dan kita cuba bila jumpa istilah-istilah ni kita cuba cari apa sebenarnya maksud yang Allah nak sampaikan, sampai kita jadi orang yang sangat obses dengan Allah. So wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Nur. Terima kasih banyak-banyak pada Nom. Ana dapat merasakan kesukaran yang Anom hadapi kerana banyaknya yang mahu disampaikan oleh Abul A'la Maududi. Ana dapat rasa kesukaran tu, tetapi sekurang-kurangnya Anom telah membuka fikiran Ana, dan mudah-mudahan Ustaz Uzair betapa Maududi berusaha untuk menjelaskan. Kalau tak boleh faham banyak benda, faham 4 kalimah ni. Dan kita pun nampak betapa sukarnya Maududi. Pendek kata, dia ada 2 cabaran. Satu, kata itu dalam pertuturan orang Arab bagaimana, dan bagaimana kata itu konteks dalam Quran. So Ana dapat rasa kesukaran Anom, tetapi Ana sangat hargai kejayaan Anom. Sekurang-kurangnya berjaya untuk membuka fikiran kita tentang selamat datang ke dalam bahasa Al-Quran yang setiap kalimahnya terlalu deep. Dan kalau tak mampu banyak kalimah, tolonglah untuk kita fokus pada 4 mustalahat yang telah dicadangkan oleh Maududi ni tadi. Subhanallah, sangat hargai pembentangan Anom, dan Ana rasa kita terpaksa tamat di sini sahaja. Dan Ana nak ambil kesempatan ni untuk bagi sedikit perkongsian kepada dream team yang ada dengan yang tak ada. Sebenarnya Usrah pada siri pertama ni mengambil pendekatan bedah buku, sebab anak-anak antum belajar cabaran. Yang pertama, cabaran membaca. Ana rasa kita semua berjaya membaca, alhamdulillah. Ana gagal baca, jadi Ana tukar buku lain. Jadi Ana berjaya mengelakkan daripada Ana tak nak dream team bentang dia tak baca habis. So Anom dia baca habis, sebab tu Ana dapat rasa kesukaran dia tu kan. Ustaz pun baca sampai habis, sebab tu Ana boleh rasa betapa masa adalah musuh dalam hal ni. Ana baca buku pendek, jadi Ana kerjaan mudahan, Ana boleh ingat apa Ana baca kan. Tapi antum memilih bahan bacaan ilmiah, dan peringatan Ana kepada dream team yang lain, kalau kita kekalkan metod begini, jangan pilih kitab tebal, pilih kitab-kitab ringan-ringan macam ni. Itu pun Anom dah bijak dah tu, pilih salah satu tulisan tu. Kalau dia kupas buku tu jenuh kita. Ustaz pilih 27 kaedah Maududi, itu pun sebenarnya mencabar. Tapi Ustaz bijak untuk memanfaatkan masa yang terbatas untuk berkongsi benda-benda basic dalam kitab ni. Membaca satu hal. Yang kedua, sebagai dream team, kita kena mampu menyampaikan apa yang kita baca. Dan dalam hal ni, Ana rasa Anom, Ustaz Uzair tak ada masalah untuk menyampaikan apa yang telah dibaca, kerana kita sekadar menyebut apa yang mereka tulis kan. Ana rasa tak ada masalah untuk menyebut semula apa yang mereka tulis, apa quote mereka, tak ada masalah. Tetapi Ana rasa cabaran besar kita adalah yang ketiga, mempengaruhi. Sebab tu Usrah ni, bukan Usrah ni lah, untuk siri pertama ni Ana sengaja buat 20 minit. Sebab cabarannya adalah antum buka ke tak kitab. Once anda buka kitab, you will take so much time. Anda nak belik. Ana pun gagal tadi tu. Ana belik sebab Ana lipat banyak benda, menandakan poin penting. Lalas sekali Ana tak tahu apa yang Ana lipat. Jadi untuk mempengaruhi audience, kita kena sensitif dengan masa yang kita ada,
Dan kita kena meluahkan apa yang kita rasa berbanding apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu banyak, apa yang kita rasa itu nak rasa akhir sekali dalam perniagaan orang tak nak dengar kita cakap panjang. Orang cuma nak tahu kenapa kau pilih produk ni. So kenapa kita pilih buku ni. So Dream Team mesti bersedia untuk menjadi orang yang memudahkan penyampaian. Kalau sekadar menyampaikan, Ana tak risau dengan Anom, dengan Ustaz Uzair dan rakan-rakan Dream Team. Bagi 90 minit, insya-Allah kalian boleh sebutkan di mana nilai yang telah diberikan oleh kitab berkenaan. Tetapi kalau yang hadir hanya ada masa setengah jam, ada masa 20 minit, dan kita perlu menerangkan tentang surah tertentu, macam mana? Itu cabaran dia. Jadi dalam hal ni mempengaruhi orang untuk mendapatkan buku tentang Al-Quran, mempengaruhi orang untuk membaca Al-Quran, sedangkan kita hanya ada bahasa 15 minit untuk menerangkan surah yang paling panjang contohnya, itu cabaran. Sebab tu Nu'man, kita jarang mendengar dia mention ulama tafsir. Tapi ketahuilah, dia sudah merujuk banyak kitab tafsir. Dia sedang merangsang netizen, dia sedang mempengaruhi orang awam untuk kembali pada Quran. Sebab tu kita rasa ini idea dia. Dia terlalu banyak falsafah. Tapi anda bila perhati, semua falsafahnya itu ada akarnya. Dia telah masuk ke peringkat nombor 3. Dia akan sebut Islahi, dia akan sebut Farahi, dia akan sebut Ibnu Ashur, dia akan sebut Ibnu Kathir bila ada keperluan. Tapi basically Nu'man dia tak akan sebut, kerana bagi dia orang awam tak ada keperluan dan tak ada masa. Once kita mula baca quotation Ibnu Kathir, dia dah ambil masa yang mereka sepatutnya mendengar. Apa penting saya balik pada Quran? Saya dah lama hidup tak ada Quran ya. Jadi anda sekarang sedang berada di alam di mana orang jauh daripada Quran. Kalau kita bentang pada budak ARK pengajian Islam tak ada masalah. Tapi Dream Team kena bersedia untuk dihantar pergi kepada orang yang jauh daripada Quran. Macam mana tu cabaran dia. Ana just sharing. Ana bukan menilai pembentangan antum. Sama sekali ana tak nilai. Ana sekadar sharing cabaran yang ana rasa ana sedang hadapi dan antum kena bersedia untuk hadapi. Dan ana harap untuk usrah Dream Team pengajaran daripada hari ini, bila 3 orang membentang mengambil masa lebih daripada sejam setengah, akan datang kita kena bersedia untuk buat usrah dengan tempoh 2 jam dengan 5 perbentangan 20 minit di waktu yang semua orang fresh. Malam bukan waktu yang terbaik. Ana harap kita remind sesama Dream Team, kita tak boleh buat malam. Malam letih, tak sesuai untuk bentang semangat. Nak dengar perbentangan orang, yang tu masalah. Oh, ana tak larat Syekh. Ana tak larat. Kecuali kerana 2 orang, alhamdulillah. Ana tak boleh bayang kalau ada ustaz lain datang pula lagi Dream Team, bentang dia punya pula dah. Tak larat Syekh. So isteri ana dia buat suri rumah membaca sampai 7 orang bentang dalam tempoh 3 jam. Sebab apa? Buat pagi. Jadi ana nak test malam ni. So pemilihan masa sangat penting. Kita kena buat pagi, orang tengah fresh dan nampak gaya waktu cuti. Tak boleh waktu bekerja. Dan kenalah di waktu di masa yang tenang begini. Suri rumah membaca, pengalaman isteri ana, walaupun memang kena jaga anak-anak. Itu cabaran anak-anak. Kita ni tak ada anak-anak ni. Anak-anak nak terpaksa jadikan dia hamba PS4 kejap. Semata-mata anak-anak fokus. Sebab anak tak ada masa. 2 bulan sekali je dengan antum ni. Jadi akan datang kita buat lagi 2 bulan dengan waktu yang lebih tenang. Ada orang tengokkan anak-anak kita. Kita terpaksa bersedia dengan anak-anak sebab cuti. Tapi suri rumah baca, dia orang boleh lahirkan orang-orang yang fokus pada apa yang dia bentang. Kita harap lebih banyak buku kita kata dedah. Dan kalau boleh jangan ambil genre yang sama. Takkan semua nak bincang Khalidi kan. Jadi anak cuba lari daripada rutin. Entah Khalidi, Ustazah ambil Maududi, just nice. Satu tulisan Nusantara, satu translation barangkali, dan ini asal daripada Ustaz Arab. Nasa cukup sakat tu dulu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.